Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa usalli wa usallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang hormati sekalian, atas Sri Luki KSN, Sri Dr. Zulkifli KPPA, Saudara Adam Adli, Naib Chancellor UiTM, ramai pembesar KSP, KSU, tak sebut yang kecil hati, banyak kan? Banyak pembesar-pembesar menjawab awal malam ini. Terima kasih dan saya hargai inisiatif yang diambil, khususnya LKP unit penjelasan ICU, menghimpunkan pegawai-pegawai daerah. Apa signifikannya dari segi sejarah? Dan apa maknanya dari sudut membina negara madani? Saya ada pengalaman sedikit bekerja dengan pegawai daerah. Pegawai daerah Bukit Tajam, untuk Matampau, kemudian Port Dickson dan sekarang Tambun. Dan tentunya dalam beberapa jawatan dan kementerian dulu, saya lihat kepentingan pejabat daerah itu selain berada di bandaran yang menjadi tunggak dalam gerakan merakyatkan dan di sini menyantuni rakyat. Perhimpunan sebegini rupa paling akhir dalam ingatan saya dan setelah semak dengan pegawai pernah dilakukan oleh almarhum Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, sebelum itu Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pembangunan Negara Luar Bandar, dan kemudian Perdana Menteri. Tun Razak itu menjadikan dasar untuk menjaga kepentingan masyarakat luar bandar, miskin, dan keutamaan itu menyebabkan perhatian beliau memperkasa pejabat daerah. Kalau sudah ingat, yang ikuti sejarah, dia ada buku merah. Saya kebetulan masih kecil, ayah saya ahli parlimen, dan pegawai daerah yang sangat cemerlang pada ketika itu di Bukit Tajam, atau dipanggil seberang Perai Tengah, lah Rozahan Haji Kuntum, yang kemudian menjadi Tan Sri Rozahan. Jadi saya hanya perhati, dan nampaknya syarat-syarat melantikan daerah itu suatu yang hal penting. Dalam pentadbiran saya sekarang, dan seperti mana disebut oleh KSN, KPPA, ICU, dan tentunya KSP, KSU ekonomi berada di sini, kita tak boleh nafikan bahawa dunia dan senario ekonomi berubah. Jadi soal digital technology, pertanian moden yang disebut security makanan, soal SME, soal projek-projek mega dari sudut lebuh raya, pelabuhan, lapangan terbang, bukan di Kulim yang sedia ada, itu terpaksa jadi tumpuan. Jadi ada anjakan tentunya, tetapi jangan anjakan itu menyebabkan kita mengurangkan tekanan dalam aspek membangun, menjamin keselesaan hidup rakyat. Maka keputusan kita setelah bincang dengan beberapa tinggi pejabat awam ialah beralih semula. Dan hari ini dengan convention ini saya nak tekankan bahawa sementara tumpuan kita dalam projek-projek besar, teknologi moden dan ekonomi yang mencabar sekarang ini diberikan keutamaan, kita akan memperkasa kegiatan daerah, maknanya memperkasa pejabat daerah, pegawai jajahan di Kelantan dan di Sarawak dan Sabah. Ini strategi kita memperkasa tugas pegawai daerah dan pejabat daerah. Kalau salah, pegawai daerah jaga.
kita dah bagi perhatian yang lebih, dan percayalah bila saya bagi perhatian yang lebih, maknanya semua bantuan sokongan itu terpaksa diperkemaskan. Dan saya singgung tadi pengalaman awal. Siapa pegawai daerah Bukit Pentajam ada ni? Bangun ada? Ya. Dan pengalaman selepas itu di Port Dickson, Khairi dan Khairi. Masa itu dia pegawai daerah Port Dickson yang bantu, kemudian saya ambil dia tugas di Jabatan Perdana Menteri. Kerana saya ingat pengalaman, saya nak manfaatkan pengalaman beliau bukan sebagai KSU, bukan sebagai pakar ekonomi, bukan pasal ada kepakaran. Saya nak timba manfaatkan pengalaman beliau sebagai pegawai daerah. Ya. Pegawai daerah Tambun ni sekarang tak bangun? Takkan tak ada. Bangun. Ya. Terima kasih. Dia pasal dia banyak bantu. Perdana Menteri jangan balik Tambun. Jadi nasib baik pegawai daerah tu cekap. Kalau boleh ada pingat, saya bagi pingat dah. Baik. Nah, kalau itu jadikan mana hari ini hari Sabtu. Sudah mula bertugas hari Isnin. Hari Jumaat saya mahu pegawai daerah kemukakan laporan prestasi projek, masalah dan apa yang diperlukan, kirim kepada KPSU dan tentunya kepada salinan kepada yang berkenaan supaya kita boleh ambil tindakan segera. Kalau ditanya bila perubahan-perubahan diumumkan dan pelaksanaan dimulakan, hari Isnin mula. Sebab kita umum projek-projek, saya tak boleh nafikan KDN tadi disebut memang ada pelaksanaan. Bila saya sebut projek-projek Menteri Dalam Negeri cepat-cepat dengan KSU dihantar, tak ada Duk Seri, ada yang dah siap ni. Yalah, selalunya orang biasa dia tak umum yang dah siap, dia umum yang bermasalah. Tapi kita harus berlaku adil. Yang siap 2023 itu di Ulu Kinta, Brigade Utara, rumah kediaman di JPJ Tawau, banyaklah yang disebut, disenaraikan, termasuk yang dalam progres projek-projek besar, termasuk daerah Labis, pembinaan pejabat JPN, pembinaan penjara Lahad Datu. Penjara ni saya bagi tumpuan sikit, sebab tu penjara Sungai Buloh kita suruh repair cepat. Ini bukan penjara, di rumah-rumah pegawai penjara, sebab dia jaga saya baik. ICU dah lulus kan tu? Jangan lambat tu. Nanti saya cek kamu. Kompleks pasukan simpanan persekutuan Ceras, itu juga siap 14 Julai. Unit 69 Komando Pasukan Gerakan Khas PJK Ulu Kinta, 236 juta ringgit, siap 2 Ogos insya-Allah. Dan PDRM Kompleks Cawangan Khas Kuala Lumpur, itu 10.200.000 ringgit, siap 7 Ogos. Maknanya untuk rela PDRM dengan penjara, walaupun disebut sini penjara Kajang, yang dipilih penjara Kajang siapa? Baik. Jadi kita harus akui. Begitu juga tadi disebut tentang kejayaan Kementerian Pendidikan dan klinik-klinik. Menteri Kesihatan semalam dalam surat Jemaah Menteri Tan Sri KSN tahu, memang saya hampir tiap minggu saya akan tegaskan, pantau arah KSU, pantau pelaksanaan projek-projek. Kita tengok 9 projek klinik desa yang daif telah dibaiki di Kelantan, 3 di Johor, itu dia sebut ya. Jadi yang baik juga sekarang ni, tengok dulu KPICU je turun, sekarang ni KPPA pun turun ke bawah, KSN pun, yang belum lagi tu KSP je belum lagi. Dan insya-Allah selepas dengan KSU ekonomi. Jadi lain.
kita bicara hal-hal yang sangat penting dan mendesak. Semalam saya panggil beberapa orang pakar ekonomi dan tokoh-tokoh bincang. Betul, hal-hal yang dibicarakan itu benar. Soal projek, soal keyakinan pelaburan, meningkatkan pelaburan. Tetapi kalau tak turun, saya pergi tadi di Kok Diang, itu masalahnya lain, masalah parit, masalah sekolah agama bumbung bocor. Jadi hal ini hal penting juga untuk rakyat. Jadi sebab itu penyelesaiannya siapa? Yang saya saudara. Maka hari Jumaat buat laporan dan kita akan bagi tempoh 1 minggu untuk KSU respon dan ambil tindakan. Dan bagi yang ada prestasi baik dan tunjuk kesungguhan, kita akan luluskan penjambahan jurutera kontrak dalam tempoh yang singkat. Jadi tiap daerah kita tambah lagi 1 pegawai minimum. Saya tepuk awalnya, aku tak tepuk tadi, saya nak bagi allowance tapi tak ada. Jadi ini kontrak jurutera kontrak ini kita lantik untuk 3 tahun dulu dan tengok keadaan keperluannya, ya, untuk daerah yang memerlukan. Baik, ada hal-hal yang saya nak umumkan dulu tentang peruntukan khusus yang kita diberikan untuk setiap daerah itu RM100,000 untuk berikan discretion atau wewenang kepada pegawai daerah. Kemudian kita setuju memberikan kelonggaran kaedah perolehan kerja. Kalau sudah lihat arahan pembenaran AP 182 ada beberapa keputusan, tapi kelonggaran harus diberikan. Seperti yang disebut oleh Tan Sri Zuki sebentar tadi, macam tempatan banjir itu selain projek besar. Yang saya bantah ialah kerana runingan terus ini menyebabkan ada beberapa masalah. Saya tak panjangkan. Jadi perlu minima ada tender cara terpilih ataupun keputusan-keputusan yang baik. Tapi saya nak bagi jaminan kepada pegawai daerah, ya, dan untuk Kelantan pegawai jajahan dia panggil. Saudara tak harus bimbang. Kalau isunya teknikal sikit apa semua, saya dah beritahu SPRM jangan ganggu kalau hanya beberapa kelemahan prosedur itu teknikal. Yang kita harus ganggu ialah yang merompak. Kalau sudah ambil keputusan, banyak pilih kontraktor terpilih walaupun 15 nama-nama yang lain-lain, tapi kontraktor yang sama, itu tentunya akan disiasat. Tapi kalau nak dicepatkan, saya telah bagi jaminan dan hari ini saya tegaskan semula, saya beritahu kepada SPRM dan juga KPSU di sini, kita tidak akan rumitkan kerja pegawai daerah. Kalaupun sudah sedikit dari beberapa pertuaran kecil, kerana kita nak percepatkan. Cuma beberapa proses, umpamanya mesti ada proses tender. Kalaupun tender terhad ataupun pre-queue, ya, nak cepat, nak dipercepatkan proses, tak payah 2 minggu, 10 minggu. Itu hal-hal yang boleh kita berikan wewenang untuk discretion kepada pegawai daerah, kerana saya tak mau lagi dengar ada kelewatan. Betul Tan Sri Kesian sebut prestasi tidak cukup memuaskan, tetapi beliau dan KPSU juga menyebut kepada saya, KPPA, bahawa prestasi kita sudah hampir, belum lagi 6 bulan sudah mencecah 40.07%. Ini rekod, belum pernah negara ini catat prestasi begitu. Saya salute kepada pegawai daerah. Ya. Cuma sudah hadapi seorang Perdana Menteri yang nak pantas lagi. Saya ditunggu jadi Perdana Menteri lama sangat. Jadi nak projek itu cepat. Saya tak mahu orang mengeluh. Pasal orang kata, oh kita ni bercakap je, tak tahu. Padahal kita bercakap prestasi suku tahun pertama dan saingan 6 bulan pertama itu tertinggi yang pernah dicatat dalam negara kita. Ini maknanya walaupun kita beri gesaan, pegawai di bawah itu nampak dia ambil serius dan tindakan. Dan saya bangga prestasi penjawat awam dia seperti ini. Tetapi itu pun maknanya 40.07% itu belum mencapai 6 bulan, baru 5 bulan setengah, tak sampai, ya. Jadi kalau
Sudah kerana Januari belum mula, lepas tu Februari baru dah take off ya. Jadi kalau begitu, kalau saudara boleh percepatkan, maknanya kita boleh sampai pada 70-80% dalam bulan Ogos September ini. Dan saya nak pastikan ini berlaku. Sebab itu kalau disebut, kalau sudah beri laporan tempoh 1 minggu ini, dan 1 minggu ICU mengambil penilaian, dan minggu berikutnya pelantikan juruteral kontrak itu boleh dilakukan ya. Tapi kita nak permudahkan kerana tidak sangat dalam proyek-proyek kecil ni kita ikut penilaian juruteknik atau juruteral ya. Kadang-kadang kita kalau telus prosesnya, lantikan kontraktor dalam harga yang agak munasabah, maka boleh diteruskan. Itu hanya untuk percepatkan. Saya bimbang kerana kita telah abaikan perkara ini begitu lama. Pendekatan dan kita ini saya rasa kurang dari segi menyantuni masalah-masalah rakyat. Jadi hal-hal projek-projek ini termasuk yang macam IPR, masalah kemiskinan, itu kita nilai. Pegawai penjajahan Kuala Kerai dan Jeli ada sini. Pegawai penjajahan Jeli dan Kuala Kerai. Tak ada. Kelantan ada kan? Bangun. Okey. Baik. Saya dapat maklumat dari mereka. Saya bawa kepada Kementerian Ekonomi. Kita ada jangkaan sekarang dalam 116,000 kemiskinan tegar. Saya letakkan 130,000 to be safe. Tapi mengikut maklumat mereka, ada yang mereka percaya mungkin belum didaftar. Jadi pegawai daerah melalui jentera pegawai daerah, penghulu dan ketua kampung mesti diberitahu supaya mengemukakan nama dengan syarat dia segera kepada pegawai daerah. Kerana kalau jumlahnya kita kata selesaikan masalah kemiskinan tegar 130,000 orang dan jumlah yang sebenar 150,000, yang akan tercicir 20,000. Jadi harapan kita selain daripada pemastian angka-angka dan data itu lengkap, tapi yang akan menentukan adalah pejabat daerah. Dan saya tegaskan semula, kalau pengalaman saya masa di Permata Ampau dulu dan kemudian di Port Dickson, itu peranan pegawai daerah itu sangat kritikal on the ground ya. Apapun hebat kita di peringkat nasional, betapa baik dan indah kita rangka dan lakar program dan dasar termasuk negara madani, yang akan menentukan di kalangan rakyat itu masih pejabat daerah dan yang diketuai oleh pegawai daerah. Sebab itu saya tidak mahu sudah anggap saya berlebihan dalam meletakkan harapan atau pujian, tapi ini berdasarkan pengalaman saya dan keyakinan saya. Sebab itu kita tengok ada sedikit anjakan daripada over centralization dari dasar kita dan dari segi planning kita, dan apa yang dilakukan hari ini iaitu mula mengadakan wacana feedback on the ground. Kerana ada beza di antara kita yang merancang di atas dengan dari permasalahan dibangkitkan di peringkat bawah. Masalah banjir kecil, masalah parit, masalah bumbung masjid, masalah bumbung sekolah. Semua ini harus kita tangani dan ini merupakan satu masalah besar. Saya sekadar mampu, walaupun kita tahu hutang mencecah 1.5 trilion ringgit. Ini bukan perkara kecil. Dan saya tidak sanggup ambil hutang melebihi jumlah itu. Maknanya segala saya diberi amanah Allah SWT memimpin, saya pastikan hutang itu akan terus turun. Defisit yang membengkak sehingga 56, tahun pertama kita turun 5%. Maknanya perbelanjaan terpaksa dikurangkan. Tapi saya tidak akan kurangkan perbelanjaan untuk pendidikan, kesihatan dan infrastruktur atau prasarana asas desa atau bandar miskin bandar dan desa, saya tidak akan kurangkan. Inilah cara kita, kesukaran kita dalam mengatur dan merencana.
satu dasar ekonomi, iaitu belanjawan, yang bagi perhatian kepada 3 aspek yang utama ini dengan keadaan ekonomi yang begitu. Jangan salah saya warisi itu. Saya warisi hutang yang begitu tingginya, tak terjangka saya. Yang mampu saya lakukan dulu ialah mengurangkan hutang. Daripada hutang, defisit kecil, 2 tahun saya kata belanjawan berimbang, kemudian 1923 sudah belanjawan lebihan. Pada masa itu, kita dah hentikan pinjaman dari Bank Dunia. Walaupun kemudian saya dituduh sebagai alat IMF, the World Bank. Faktanya, 1993, saya arahkan EPU, tulis kepada Bank Dunia, kita tidak perlu hutang Bank Dunia kerana sudah ada budget surplus. Tapi yang dicerca puluhan tahun kemudiannya ialah Anwar adalah boneka IMF, the World Bank. Kerana kebetulan pada masa saya jadi Menteri Kewangan, saya adalah pengurusi World Bank IMF Development Committee. World Bank IMF itu dia ada 2 komiti besar, Finance and Development, dan dunia. Dan anggotanya siapa? Setiausaha Kewangan ini Amerika, Robert Rubin, Manmohan Singh, Menteri Kewangan India, David Brown, apa nama? Gordon Brown, Menteri Kewangan UK yang kemudian jadi Perdana Menteri. Menteri Kewangan India yang jadi Perdana Menteri. Menteri Kewangan Kanada, sahabat saya, kemudian jadi Perdana Menteri. Yang Menteri Kewangan Malaysia aja lambat jadi. Tetapi masa itu jadi kebetulan kerana ekonomi kita baik, saya diangkat menjadi itu. Yang begitulah jadi tohmahan. Tapi tak apalah, itu soal kesampingan, insya-Allah saya mampu jawab. Yang pentingnya maknanya, pada masa itu pun 96-97, apa tugas saya sebagai pengurusi Development Committee of the World Bank at the IMF? Saya push ahead dengan kerjasama Manmohan Singh, Gordon Brown. Apa dia? Membatalkan, dia kata, highest indebted poor countries, HIPC dia panggil. Maknanya negara-negara miskin Afrika yang paling tertekan dengan hutang dan tak mungkin bayar. Kalau kita minta dia bayar juga ke IMF, ke World Bank, itu negara kaya, dia akan lingkup. Jadi itu sebagai the HIPC initiative, highest indebted. Ya. Jadi oleh itu saya rasa bermanfaat. Dan itu kemudian dipersetujui. Kerana kadang-kadang dia dipaksa berhutang. Macam masa keadaan ekonomi kita baik, semua bank, sistem kewangan berlumba-lumba nak bagi pinjaman kepada kita. Walaupun pada masa itu kita tidak perlukan. Sebab itu pinjaman ini, hutang, mestilah ikut keupayaan kita. Saya ada satu teori Adam Smith yang sangat relevan, yang saya fikir pegawai daerah juga harus tahu. Dia tak urus ekonomi ini macam urus pendapatan rumah tangga. Pendapatan kita RM1,000, kita belanja RM1,500. Kalau RM500 itu pinjam untuk buka warung, meniaga, satu hal. Kalau RM500 belanja untuk beli peti ais, televisyen baru, maknanya kita beban anak pinak tu dengan hutang lapuk sehingga akhir. Begitu juga negara. Tak salah pinjam. Marhum Tun Razak pinjam World Bank agak banyak untuk buka Felda. Jadi kita tak salahkan, kerana wang itu diperlukan untuk memberi ruang pekerjaan kepada petani-petani miskin di luar bandar di seluruh negara. Tapi kalau kita pinjam buat projek mega dan kemudian ada komisen, kemudian pelaburan tak menentu, itu kita sebenarnya menjahanamkan sistem ekonomi dan kita warisi keadaan yang sedemikian. Jadi masalahnya bukan masalah pinjaman. Tapi bila mari ke tahap kita di mana hutang dah sampai 1.5 triliun, tak usah fikir nak hutang lagi lah. Kalaupun ada beberapa rancangan cukup dan sebagainya untuk projek yang economically viable, atau asalkan tidak mencecah ceiling 1.5 triliun itu, mesti terus berkurangan. Saya sebut ini dari segi ekonomi yang makro sedikit, kerana saudara adalah ketua daerah. Oh, kalau dulu zaman saya kecil-kecil, pegawai daerah tu macam gubernur di daerah.
umumnya baik, tapi ada juga satu dua cerita. Saya dengar daripada itu ada banjir besar tahun 70 di Perak. Ada DO pada masa itu menjaga kawasan parit Pasir Salak. DO masa itu mula-mula lepas merdeka kolonial, dia masih ada the colonial punya DO, as you know, district officer, the very colonial tradition, ya. Rumah dia atas bukit dan cara makan minum saya tahu, saya pernah duduk tidur rumah DO Bukit Tajam dulu. Now jadi dia pergi Pasir Salak lepas banjir. Bukan DO sekarang, saya DO dulu ya, relax. Jadi bila dia sampai tu, dia datanglah ini pasal apa buat macam ni Dato'. Jadi orang kampung ni Pasir Salak ni, dia dah tak tahan. Dah lah kami makan tak ada, air naik rumah, kamu nak pergi kuliah pula. Jadi dia jawab, Tuan Deo, kau mau tahu Tuan Bat mati mana? Orang Perak tahu ni. Kamu tahu tak Tuan Birch mati di mana? Di Pasir Salak. JWW Birch dibunuh di Pasir Salak. Jadi kita, kau mau tahu Tuan Deo, Tuan Bat mati mana? DO tu pun terus balik. Itu saya cerita je lah pengalaman. Cuma maknanya ada juga peringatan. Kalau yang terlanjur, itu nak peringatan. Kalau sekarang ni zaman kapal kecil tak ada dah. Satu perkara juga yang disinggung oleh KSN yang saya ingin tegaskan di sini. Ada juga pejabat daerah yang tidak ada mesyuarat mengikut jadual. Mesyuarat bulanan itu harus diteruskan. No excuse. Kerana kita tidak akan ada upaya untuk menilai prestasi projek itu sehingga ada mesyuarat. Jadi saya harapkan ini. Akhirnya, ini soal kerana dibangkitkan tentang projek-projek kawasan dikatakan pembangkang. Bila saya jadi Perdana Menteri, saya jawab, dengan perundingan kita akan segera meluluskan projek kepada pembangkang sama dengan ahli parlimen yang lain. Walaupun pada masa saya jadi pembangkang tak ada. DO tahu. Walaupun kalau DO tempat saya dulu, baik di Matampau tu banyak tu, dia diam-diam dia luluh juga. Dia simpati. Tetapi sampai sekarang belum ada perjumpaan. Bagi pihak kerajaan, saya telah minta Tan Sri Datuk Fadilah Timbalan Perdana Menteri untuk mengetuai. Dia dah pelawar, dah ada bincang. Kerana kita dulu tak pernah dapat sehingga ada pertemuan. Okey, berapa ini peraturan dia, ini dalam belanjawan, ini pendiriannya. Jadi dia ada perundingan. Sampai sekarang pihak pembangkang enggan mengadakan rundingan itu. Cuma dia menyela dalam sidang parlimen kali ini, baru ini pun dia masih lagi terus kecam, kita tidak bagi kelulusan, ini zalim, dan yang dulu kamu tak bagi, tak zalim ke? Itu kadang politik ini guna agama, dia putuskan hukum baik. Kamu tak bagi penuntukan, kamu zalim. Jadi kamu 30 tahun dulu tak bagi penuntukan, macam mana? Zalim ke tidak? Putusan saya beri, lulus. Bila sebaik saja rundingan, agree on the parameters, we approve the next day. Saya beritahu Fadilah, full authority. You unding, dia setuju saja parameters, ya, projek, kemudian pelaksanaan prosesnya, dan ketiganya di parlimen ada you boleh bangkang, you boleh bantah undang-undang, belanjawan kita unding bersama, mesti dipersetujui. Itu hal-hal yang kita sepakati. Tapi belum ada rundingan dan oleh demikian tidak ada kelulusan. Pegawai daerah kena pastikan projek untuk rakyat berjalan. Tapi projek itu kalau kawasan pembangkang yang melalui ahli parlimen, maknanya projek ahli parlimen, bukan projek rakyat masih turun. Saya tak peduli kawasan mana. Tadi saya pergi ke Kok Diang, ke Sen. Kok Diang itu kawasan pembangkang, saya kawasan PAS atau Bersatu. Saya tak ada masalah, saya luluskan projek untuk bumbung dan baiki Nahdah Hasanah itu 1.2 juta ringgit.
ya, segera. Bukan masalah. Tetapi saya tidak akan buat melalui pembangkang, sehingga pembangkang ikut tradisi pembangkang yang sihat. Kita sejak 3 tahun yang lalu, setelah Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, dia ajak saya serius. Saya kata baik. Kemudian lantik wakil-wakil dua pihak, 3 orang. Kemudian saya dengan dia duduk bersama sekali, setuju parameter sini, sebaik setuju terus diluluskan. Proses saya lagi cepat. Dia perlu hanya satu mesyuarat, setuju parameter, hari ini setuju, esok saya luluskan. Hari ini, kalau esok, hari Isnin dia lulus, Selasa saya, kalau dia setuju, Selasa saya luluskan. Walaupun pemilihan PRN itu bulan Ogos, doesn't make influence. Saya tahu peranan saya sebagai Perdana Menteri menjaga kepentingan semua rakyat di negara ini. Sama ada dia melalui ahli parlimen parti kerajaan perpaduan ataupun pembangkang, atau tidak, dia tidak mempengaruhi keputusan kita untuk menentukan projek rakyat mesti diutamakan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara. Dan yang lain itu kerja, kalau saya jawab semua, KSN kerja apa? Jadi jadi tugas KSN, KPPA, KPICU, KSP semua dia orang jalan yang lain lah. Tapi saya intisari ucapan ini satu penting, bahawa kedudukan pegawai daerah seluruh negara itu berbeza dari tahun lalu. Kita nak perkasakan, kita nak angkat, dan apa sahaja keperluan saudara hari Jumaat ini submit, dan sedaya upaya setelah KP teliti, saya akan bincang dengan KSP. Saya lebih mudah pada KSP. KSP akan kata no, jadi saya akan pilih-pilih lah. Tapi gurau je, takut. Tapi saya nak bagi tahu semua apa sahaja yang diperlukan di pejabat daerah untuk memastikan pemerkasaan pejabat daerah itu dalam usaha bukan saja melaksanakan projek yang akan dipantau oleh KPICU, di mana ICU sendiri pun telah diberikan tugas seperti mana yang pernah ditugaskan dulu, seperti mana diumumkan tadi. Sudah submit hari Jumaat, sampai hari Sabtu ditolak. Hari Jumaat, maknanya 2-3 hari ini kerja sepenuh masa, dan pastikan sampai, dan insya-Allah dalam masa singkat saya akan pastikan kelulusan yang wajar diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.